أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Untuk kita berkati majlis kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah sidang rahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada waktu ini kita akan sedikit perkongsian sebelum kita masuk waktu Jumaat. Tajuk yang saya nak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang Jumaat sekalian, puan tak ada sidang Jumaat sekalian, yaitu tentang kita dah sangat dekat dan kita merasai aura jalur gemilang kita ini, iaitu kemerdekaan kita. Apabila kita melihat sisi pandang dari perspektif agama kita tentang kemerdekaan, saya tak menjelaskan tentang secara terlalu ilmiah sangat, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita beramal dengan kemerdekaan yang kita telah capai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Dalam ayat ini Allah sebut tentang beberapa ciri kejayaan seseorang itu dihubungkan dengan kedudukan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kemerdekaan yang kita capai pada hari ini dari sudut kemerdekaan kita tidak lagi dijajah oleh penjajah yang disebutkan sebagai penjajahan, menguasai negara dan sebagainya. Tetapi dalam agama Islam, ia menuntut kepada untuk kita memahami kemerdekaan itu secara lebih mendalam, lebih membumi dan lebih hakiki. Kerana apabila penjajah keluar daripada negara kita, masih lagi ada jajahan-jajahan dan kesan jajahan-jajahannya terhadap diri kita, sehingga kita rugi. Dunia kita rugi, akhirat kita rugi. Nikmat kemerdekaan yang kita dapat ini adalah bersifat lahiriah, bersifat luaran, bersifat disebut sebagai kita merdeka dari sudut penjajahan tanpa dikuasai oleh kuasa-kuasa yang disebut sebagai kerajaan ataupun disebut sebagai negara dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala kata, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sallallahu alaihi. Maksudnya, hakikat sebenar orang yang telah berjaya. Kita ambil konteks berjaya ini adalah berjaya dalam kita meraihkan kemerdekaan. Sebab kita panggil perayaan kemerdekaan kita ini adalah anniversary, ulang tahun. Bila ulang tahun, yang berlaku merdeka pada tarikh tersebut hanya orang yang berada pada tarikh tersebut mengetahui dan menghayati betapa nikmatnya kemerdekaan setelah tidak ada penjajah atau penjajah keluar daripada negara kita. Tetapi pada hakikat, pada pandangan agama
selagi mana kita tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dikira sebagai orang yang merdeka daripada penjajah. Yang menjajah kita adalah nafsu kita, yang menjajah kita adalah semua perkara yang terkait dengan yang menutup pintu pandangan hati kita terhadap menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Sebab itu Allah SWT menyebutkan hakikat sebenar orang yang telah berjaya. Bala man aslama wajhahu, yang berjaya menyerahkan diri zahir dan batinnya sebagai hamba Allah Ta'ala. Dan Allah kata wa huwa muhsin. Dia ada tanda. Orang yang berjaya, orang yang dapat, orang yang merdeka, orang yang mendapat kemerdekaan zahir dan batin itu adalah sebagai seorang hamba, dan keadaan hatinya ataupun keadaan dan kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala adalah muhsin. Wa huwa muhsin. Orang itu dikategorikan sebagai orang yang muhsin. Sebagaimana kita tahu, kita ini muslim, dan juga kita sebut kita sebagai mukmin. Kita jarang sebut tentang muhsin. Nama orang biasa kita dengar muhsin, tetapi kita jarang faham atau kurang faham apakah perbezaan antara muslim, mukmin dan muhsin. Semua itu disebut dalam Al-Quran. Bala man aslama, aslama itu muslim, selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Salim itu aslam, selamat, sejahtera. Kita sudah Islam, kita sudah mukmin, beriman, maka kita dipanggil mukmin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 112 ini, Allah nak bagi tahu lagi, apabila kita merdeka bermaksud kita telah berjaya. Kita meraihkan kemenangan kita. Tetapi kemenangan yang kita raihkan ini kita tak pasti. Adakah kemenangan ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala iaitu berjaya? Dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala sebut tentang qad aflahal mu'minun. Ini satu lagi. Allah kata orang yang beriman, al-aflahal mu'minun, orang yang beriman yang berjaya. Maknanya ada orang beriman tak berjaya. Aflahal mu'minun alladzina fi salatihim. Itu ayat ini. Tapi pada ayat ini diletakkan satu peringkat yang lebih tinggi daripada itu, yang lebih tinggi daripada aslam, muslim, mukmin dan muslim dan mukmin. Seseorang muslim itu belum tentu dia mukmin, kerana ada orang muslim tidak buat perkara yang disuruh, tidak meninggalkan apa yang dilarang. Ramai saja orang muslim sekarang sembahyang, dia muslim tapi tak sembahyang, buat perkara mungkar, benda yang disuruh tak dibuat. Itu taraf orang muslim. Sebab itu kita bila berbangga dengan muslim belum cukup, tapi syukur kerana sudah kita percaya kepada Allah, sudah beriman, kita sudah mempercayai Allah, beriman kepada Allah. Tetapi belum cukup, kerana ada orang muslim itu juga buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebab itu masyarakat sekarang jadi Islamofobia kerana melihat kepada muslimnya, tetapi tidak melihat kepada orang muslim itu ada tingkatannya kepada mukmin. Sebab itu orang yang mukmin sudah pasti dia muslim, kerana tingkatan itu pada tahap bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi juga meyakini kepada apa yang dipercayai. Itu beza. Percaya dengan yakin sangat berbeza. Sebab itu kita sebut sebagai bertakwa. Nanti Jumaat khatib akan sebut ittaqullah. Kenapa tak suruh berimanlah kamu sekalian jemaah dengan keimanan yang sebenar-benarnya? Kenapa tak sebut itu? Kerana kita mahu, kita sebagai seorang Islam, kita sudah beriman kepada Allah, kita tingkatkan keimanan itu di tahap takwa, maka diwajibkan menyebut takwa, ittaqullah. Kalau kita sebut beriman, tak sah sembahyang jemaah kita. Sebab rukun antara ialah memberi tausiah kepada jemaah sekalian dengan perkataan takwa. Betapa pentingnya perkataan takwa.
Takwa itu bermaksud apa dia? Beriman dan yakin. Itu dua perkara yang berbeza. Kita banyak beriman, saya percaya pada Allah, tapi buat perkara yang dilarang. Saya beriman kepada Allah, sebab itu saya sembahyang. Tapi sembahyang kita mengumpat orang. Macam mana kita tu? Jadi sebenarnya kita tidak bertakwa. Beriman, oh okey, boleh dikira lah. Tetapi takwa itu adalah, Allah Ta'ala kata, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala melihat kepada kita, tak ada yang lebih daripada kita, melainkan takwa saja. Sebab itu Allah Ta'ala naik satu level lagi. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, bala man aslama wajhahu lillah. Orang Islam, orang yang berjaya ialah dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Menyerah diri itu merasai dirinya hamba Allah. Kalau kita sembahyang, kalau kita puasa, kalau kita buat taat kepada Allah, tidak merasai di dalam hati kita, kita ini hamba Allah, itu masalah. Misalnya kita sembahyang, apa sajalah kita sembahyang. Dalam sembahyang kita 2 rakaat misalnya, tak rasa kita ini hamba Allah, gagal sembahyang kita. Kenapa? Kita dah di level ataupun di peringkat yang paling Allah Ta'ala mahukan. Allah kehendaki kita adalah di tingkat apa dia? Wa huwa muhsin. Kerana orang yang muhsin itu sudah pasti dia Islam, sudah pasti dia beriman, dan dia sudah sampai kepada muhsin. Muhsin itu diambil daripada mana? Muhsin itu diambil daripada hadis. Kalau kita baca Al-Arba'in An-Nawawi, hadis yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Islam itu jadinya muslim, iman itu menjadinya mukmin, ihsan itu menjadinya muhsin. Maka tanpa ihsan, Islam dan keimanan itu diragukan. Sebab itu datangnya agama Islam itu dengan 3 tidak boleh dikurang walaupun 1. Mesti dalam keadaan seimbang dan mesti sekata. Maka kita kena perbaiki kemerdekaan kita ini, balancekan balik semula kita punya keimanan kita, supaya ada Islamnya, ada imannya, ada ihsan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa huwa muhsinun. Bila orang yang muhsin, Allah kata falahu ajruhu 'inda rabbih. Orang itu akan mendapat balasan, ganjaran amal kebaikannya. Wala khaufun. Yang ni sifat yang tidak ada pada orang Islam dan orang mukmin. Mungkin ada, tetapi belum cukup sempurna. Rasa wala khaufun alaihim, tidak ada yang menakutkan mereka, dan hati mereka tidak akan berduka cita terhadap. Maknanya ada khaufun, ada yahzanun, ada 2. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maknanya para awliya Allah, pelindung Allah, wali-wali Allah, mudah kita sebut, ada 2 sifat. Dia tidak pernah takut dan tidak pernah kecewa. Mereka tidak pernah berduka cita. Apa yang dimaksudkan sebagai khaufun dan yahzanun ini? Ini adalah ciri-ciri orang yang sudah sampai kepada ihsan, muhsin. Kita dengar buruh pun menggetar hati kita, itu menunjukkan belum sampai. Itu mudah kita sebut. Kita kena jumpa nampak putih je kan, ada lain macam kita lari dah kita. Itu menunjukkan kita ada takut selain daripada Allah. Kalau kita berdepan dengan orang, berdepan dengan sesiapa pun, kita rasa takut, itu menunjukkan kita masih ada masalah. Sebab takut hanya kepada Allah, tidak boleh ada 2-nya. Kalau ada 2-nya, itu bahaya. Mana tak cukuplah. Kesempurnaan iman itu tak cukup. Tapi kita kena ada proses. Daripada ada yang sekarang, bukanlah kita kafir, tidak, tetapi kita kena ada proses untuk takut kepada Allah itu solid. Jangan ada takut selainnya. Kan? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sifat bagi orang muhsin itu adalah tidak ada rasa takut. Takut apa? Kita tak takut dengan rezeki kita, sebab kita tahu Allah itu pemberi rezeki. Maka orang yang takut dengan rezeki, dia buatlah rasuah, dia menipu orang, mengurang timbangan, manipulasi, manipulit harta, sebab dia takut. Takut apa? Takut tak ada duit. Saya lupa dah satu hadis Nabi SAW menyebutkan, bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal apa? Dalam hal kamu rasa bahawa rezekimu tak
Dan janganlah kamu mengambil harta disebabkan lambatnya Allah Ta'ala memberi kamu akan rezeki. Itu Allah, Nabi SAW menyebutkan, menunjukkan bahawa kita ini hidup bila bertakwa kepada Allah, khaufun tadi, ada rasa takut pada Allah, semua perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala kita tak buat, walaupun kita susah, walaupun kita dalam keadaan yang sangat getir, sangat teruklah tekanan, bergantunglah kita kepada Allah. Sebab itu ada orang sampai dia kata, oh aku dah teruk macam ni, sebab itu aku rasuah, sebab itu aku ambil dia. Kalau kau kena, kau mesti ambil juga. Bukan begitu cara agama kita menjawab. Orang yang bercakap macam ni, maknanya imannya lumpuh. Jadi orang yang sudah sampai kepada musim tak, susah macam mana sekalipun, dia tetap mengikut perintah dan taat kepada Allah, kerana dia menjadi hamba Allah yang muhsin. Tapi kita selalu gagal. Jadi kemerdekaan kita ni, kalau ada unsur-unsur yang dipengaruhi oleh makhluk ataupun selain daripada Allah, sebenarnya kita gagal menjadi kemerdekaan sebenar. 69 kali ni, 65, 66, lupa dah saya, 69 kemerdekaan. Dah lupa datang kemerdekaan ni, tak boleh jadi orang pengang Malaysia ni. Kemerdekaan kita ulang tiap-tiap tahun. Yang kita laungkan merdeka, yang kita laungkan begitu, rasa berjaya, rasa hebat. Ada orang menangis menyambutkan anniversary kemerdekaan, tetapi hati tetap terjajah dengan nafsu, dan dia terjajah daripada makhluk, terjajah dengan kata-kata, terjajah dengan manipulasi-manipulasi dari bentuk harta dan sebagainya. Kita ulang benda yang sama. Wa na'udzubillah, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bimbang perlakuan tersebut masih diteruskan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Kahfi. Tuan-tuan baca hari Jumaat surah Kahfi. Allah Ta'ala kata, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Allah kata, wasbir nafsak. Makna bila kita diuji, bila kita dalam keadaan di dalam dunia ini, kita hendak apa? Sabar. Wasbir nafsak. Sabar kita itu, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam kita nak bersabar ini, kerana kita percaya kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita sabar terhadap kurang harta kita, kurang itu, kurang ini, maka kita tetap sabar. Sehingga kesabaran kita tadi mentaati perintah Allah. Yang banyak di kalangan kita tak sabar nak cepat kaya, maka masuk dalam TikTok, kita jual produk, tetapi sebenarnya jual badan, jual aurat. Maka kita sebagai orang lelaki, semua lelaki kat sini, yang ada suami, yang ada isteri, yang ada anak, kalau kita biarkan isteri kita begitu, kita termasuk golongan orang yang dayus. Bila orang yang dayus, bau syurga pun tak ada, maka kita wajib tegah isteri kita, tegah anak kita, daripada menunjukkan auratnya di hadapan orang lain. Tak tegah, syurga kita tak masuk. Semayang ke mana pun, beriman, pergi haji umrah banyak mana pun, sedekah banyak mana pun, dayus tak bau syurga. Ini berat. Sebab kita dah teruk lah, zaman dah teruk. TikTok ni siapa saja. Akhirnya dia kata apa? Saya bukan curi harta orang, saya bukan rasuah ustaz, saya buat TikTok pun. Ini cara pendapatan saya. Salah ke? Salah. Mata lambat tidak menghalalkan cara. Ada banyak cara lain. Kalau gitu ustaz lambat dapat harta. Lambat itu ujian Allah. Kalau ustaz pandai cakap, ustaz bukan pernah kena, bukan masalah lambat cakap, Allah yang cakap. Begitu, kita sampaikan aja. Jadi para suami yang lelaki-lelaki yang ada kat sini, tengoklah anak kita punya TikTok, isteri kita punya TikTok. Jangan sampai aurat isteri kita didedahkan kepada orang semata-mata mendapatkan ganjaran daripada rezeki. Rezeki itu tidak halal, dan rezeki itu dimakan oleh kita, dan Allah Ta'ala persoalkan kita. Malah lebih berat kita sebagai seorang suami bertanggungjawab 100% terhadap perbuatan tersebut. Kalau kita tak larang, kita akan termasuk orang yang dayus. Na'udzubillah min dzalik. Berat tuan-tuan. Tapi itulah, kita tengok Allah, isteri orang, anak orang, biasa saja. Sebab apa? Tekanan hidup, pendapatan hidup. Betul, itu Allah uji kita. Tapi
Takkanlah kita orang beriman dengan cara mendapatkan rezeki dengan cara yang salah. Orang rasuah bukan main lagi kita sebut. Yang kita perdatangkan aurat kita kepada manusia. Tak dosa. Dosa. Jangan kita nampak isu-isu rasuah sahaja yang boleh Allah Ta'ala muka, tak. Isu lain pun banyak. Jadi jangan kita double standardkan dengan dosa-dosa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Kita orang beriman, kita orang yang semayang, kita orang yang kita kata kita bertakwa pada Allah, tapi perbuatan kita tidak menampakkan ketakwaan yang sebenar. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wasbir nafsak, sabar. Rezeki kurang, tak apa, tak ada pendapatan pun tak apa, kita usahalah, mancing dapat ikan pun rezeki halal. Jadi kita tak sabar, sebab itu kita carilah kok mana pun, menipu pun tak apalah. Dan Allah tahulah aku tipu ni sebab apa. Bukan Allah Ta'ala tahu kita sebab apa. Allah tengok kamu buat benda yang berlawanan, kamu akan kena. Kita akan kena dibalas oleh Allah Ta'ala terhadap perkara tersebut. Allah kata apa? Inna ardullahi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah Ta'ala ini luas. Fatuhajir fiha. Kamu boleh cari, fikir apa yang kamu boleh buat untuk dapatkan. Lebih baik jual air kat tepi jalan, lebih halal daripada kita jual diri, kita jual aurat kita di TikTok. Saya sebut tu perkara terlalu banyak, tuan-tuan. Tak boleh di stop langsung. Orang elok tutup aurat, buka aurat kerana bersih. Dan ucapan-ucapan dalam TikTok itu mendatangkan perkara-perkara fahsyat dan munkar. Siapa nak tahan? Sudah tentu mereka ada suaminya, sudah tentu mereka itu ada ayahnya. Dan siapa suaminya, siapa ayah? Kita lah yang duduk dalam masjid. Tahan, tuan-tuan. Kita tak terjawab kita dengan Allah Ta'ala. Semayang banyak mana pun, tuan-tuan, bau syurga pun tak dapat. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Orang yang dapat sabar, tahan terhadap ujian yang Allah berikan kepada dia. Yad'una rabbahum. Mereka akan sentiasa minta pada Allah, ya Allah, rezeki aku kurang, ya Allah, jangan kau palitkan aku dengan rezeki yang boleh mendatangkan rezeki yang tidak halal, ya Allah, jauhkan aku. Bagilah aku kesabaran, bagilah aku jalan untuk dapatkan rezeki. Bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajah. Siang dan malam minta pada Allah. Ini tidak, semayang pun tidak, semayang tahajud pun tidak, minta pada Allah pun tidak. Yang tahu sibuk nak dapatkan kerja-kerja yang boleh mendatangkan rezeki pada dia dengan cara betul-betul. Cuba kita tengok pada firman Allah Ta'ala, dan selalu, dan boleh katakan hampir semua orang hafal ayat ini. Dan biasa kat kedai-kedai tampak apa dia? Wa may yattaqillah. Kita tampal, kita tak faham pun apa yang Allah nak daripada ayat itu. Ayat Sibulina dalam kereta pun kita letak. Ada orang buat pelari kan? Pergi jumpa tok rumah tu, jampi-jampi celup-celup sikit, letak kat tu, orang datang. Na'udzubillah. Nak dapatkan rezeki cara itu pun rezeki yang haram. Siapa yang ada kedai, siapa yang ada perniagaan, gunakan kaedah perumuhan, semua rezekinya haram. Semua min nabata min haram. Maka makan minum semua haram. Sebab dia ada selain daripada Allah Ta'ala. So kita kena jaga-jaga. Memang kita kaya, memang kita semayang. Tak apa Ustaz, saya buat macam ni, saya belanja semua, staf saya pergi haji umrah. Betul, tang tu betul. Tapi yang kita dapat sumber itu Allah akan persoalkan. Perkara ini perlu kita hati. Sebab orang yang bertakwa adalah hati-hati dia terhadap kehidupan dia. Semua sekali dia hati-hati. Dan bersabar dia terhadap apa yang berlaku. Maka Allah Ta'ala kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itulah orang yang berjaya, orang yang mendapat maksud kemerdekaan tadi. Yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa, sebab orang bertakwa buat apa dia suruh, tinggal apa yang dalam. Rezeki tak dapat banyak tak apa, tetapi makhraja, Allah kata kamu benar-benar bertakwa pada aku, Allah akan bagi jalan untuk jalan keluar rezeki. Saya rasa mungkin ada pengalaman-pengalaman kawan-kawan kita ini bila bertakwa kepada Allah, Allah tambah rezeki. Walaupun sikit tapi berkat. Berbeza dengan sebelum. Saya ada satu orang kawan, gajinya tidaklah banyak, 8,000 sebulan. Tapi setelah dia rasa ada kesedaran, dia berhenti kerja, tuan-tuan. 8,000 tinggal kosong, tak ada gaji. Akhirnya dia pergi ke satu tempat madrasah belajar agama. Sebab dia kata apa? Tidak ada, aku rasa macam dia aku kosong. Semayang tidak, mengaji tidak, apa tidak. 8,000 ni tak ada buat datang ke berapa. Akhirnya dia pergi satu madrasah belajar. Sampai sekarang, tuan-tuan, dia kata aku dapat 100 sudah cukup lah.
Kenapa dia tahu? Akibat daripada dia dapat 8,000 menyebabkan Allah murka, itu lebih menyebabkan dia akan rasa benci. Orang macam ni susah kita nak jumpa. Sebab dia tahu benda yang dia buat itu mendatangkan perkara yang haram. Tapi itulah susah di kalangan kita nak memahami perkara ini. Kenapa kita tak sampai kepada wa huwa muhsin? Dan Allah SWT wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita kata kita beriman, kita kata kita Islam, tapi itulah tadi takwa itulah menyebabkan kita boleh yakin pada Allah Ta'ala betapa rezeki itu dengan bertakwa. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezeki kepada kita dari berbagai jalan. Sebab itu orang yang percaya kepada rezeki, dia sembahyang duhanya, dia baca surah Waqi'ahnya. Tapi orang yang tidak berusaha untuk dekat dan hampir kepada Allah, minta kepada Allah yang Maha Ar-Razzaq, maka dia tak buat benda tu. Dia buat benda yang apa yang dia rasa dia nak buat aja. Sedangkan Nabi ajar pada kita untuk menambahkan rezeki yang halal kita dengan kita memperbanyakkan sembahyang duhanya dengan baca surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan boleh amal surah Waqi'ah setiap hari. Sebab Nabi sebut, bukan saya sebut, Nabi sendiri sebut untuk kita tambah rezeki kita yang halal, baca surah Waqi'ah hari-hari. Bukan bagi radio baca, bukan bagi TV baca, kita baca. Kita akan dapat rezeki yang halal, halal dan berkat. Orang gaji besar-besar, ada harta besar, tak tenang, hidup pun tekanan, sampai dalam mimpi masuk, kerana tak berkat. Kita sikit pun tak boleh. Ada satu orang ulama disebut dalam satu kitab, dia kata awrada alaika al-warid liyatasallamaka min yadil aghyar wa yuharribuka min rikil athar. Dia kata apa? Allah melimpahkan ke ruang hati anda nur, cahaya bahawa Allah, kita rasa Allah itu Tuhan kita, kita takut kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, yang dapat menyelamatkan hati anda daripada dikuasai oleh makhluk. Maksudnya apa? Kita ini apabila kita sudah menjadi rasa kita, diri kita yang menjadi hamba Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah, kita akan sedaya upaya untuk terkeluar daripada dikuasai oleh makhluk. Bila sebut makhluk ni apa? Jangan sebut makhluk ni makhluk asing, bukan. Makhluk ini pelbagai, selain daripada Allah semua makhluk. Selain daripada Allah semuanya makhluk. Harta kita, mungkin isteri kita, mungkin anak kita, bukan mungkin, memang ia pun. Sebab selain daripada Allah itu yang akan menyebabkan kita dikuasai, sehingga kita tak dapat lakukan ketaatan. Menyebabkan isteri kita, contohnya anak kita, menyebabkan kita tak boleh nak beramal soleh. Ada halangan-halangan tertentu. Semua itu apabila kita tidak dapat menanganinya, maka kita itu tidak dikira merdeka. Dan dikatakan, dan akhirnya dapat memerdekakan hati anda dari diperhambakan oleh makhluk. Bila mana kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala itu nombor satu. Susah mana hidup kita, cakap mesti jujur. Susah macam mana kita pun berniaga mesti betul. Jangan kurang timbang, jangan kita manipulit, jangan kita ambil unsur-unsur syirik dengan pergumuhan dan sebagainya. Jangan kita nak kata Allah Taala, Nabi kata jangan ambil potong orang punya kerja, tak boleh, dilarang, riba dan sebagainya. Semua itu Allah Subhanahu Wa Taala dah suruh, dah bagi pesan kepada kita supaya kita berjaga-jaga untuk kita sampai kepada yang kita sebut tadi pada awal tadi, ialah untuk mencapai hakikat kemerdekaan yang sebenar, ialah kita dapat memerdekakan hati kita daripada diperhambakan oleh makhluk. Maka kita nak dengan Allah sahaja. Benda kita buat semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan tadi kita dah sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada satu lagi Allah Taala sebut, bukan sekadar kita bertakwa kepada Allah Taala untuk kita minta pada Allah supaya dengan bertakwa tadi kita ada jalan untuk penyelesaian hidup kita dan Allah Taala bagi rezeki kepada kita, tetapi juga ada satu lagi Allah Taala sebut, wa man yatawakkal 'ala Allah. Makna kita sudah usaha dengan jalan-jalan kebaikan, kita sudah berniaga dengan cara yang jujur, cara yang amanah, cara yang baik, tetap kita punya pendapatan begitu saja. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Kita kena banyak sabar. Kemudian kita wa may yatawakkal 'ala Allah. Bila kita dah usaha all out,
Saya buat macam ni Ustaz, tapi hasilnya macam ni, macam tak berjaya je. Saya buat macam ni Ustaz, hari ni macam ni juga. Kena ada satu sifat lagi, iaitu wa man yatawakkal 'ala Allah. Mesti kita tawakal kepada Allah, bergantung dengan Allah. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui tentang usaha kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka kita letakkan Allah Ta'ala sebagai tempat kita bergantung. Allah ni bukan, Allah Ta'ala Maha mendengar, dia tak tokar. Kita buat baik, pasti Allah balas. Cuma tinggal apa? Wasbir nafsak, hendaklah kamu sabar, insya-Allah ada jalan. Tapi kita tak sabar, dengan cara begitulah kita mendapatkan harta dengan cara yang salah. Bila kita buat harta yang salah, kita anggap oh tak apa, yang salah nanti, yang berdosa nanti, duit dapat banyak nanti, bolehlah aku bagi duit pada ahli tahfiz, nak cuci duit kononnya. Kemudian nanti pergilah Mekah, minta ampun. Itu pun dah berdosa. Sebab meremeh-remehkan tentang dosa yang kita telah buat. Bukan begitu caranya. Mandi laundry kita buat macam tu. Dengan Allah Ta'ala tidak begitu. Bila kita buat salah, itu salah. Mesti bertaubat kepada Allah. Allah kan mengampun, betul Allah mengampun. Tapi kalau kita buat macam itu, kita seperti istihza kepada Allah, iaitu mempersendakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa setakat ini saja dahulu pertemuan kita, perbincangan kita. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan sambung kembali. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.